Okay, salam sejahtera. Hari ini saya akan bincangkan tentang teknik menjawab untuk soalan yang struktur atom. Okay, so sekarang kita tengok soalan 2. Raja 2.1 menunjukkan struktur atom bagi dua isotop. Okay, so maklumat pertama dia bagi kita adalah isotop. Okay, kena ingat isotop apa yang sama? Proton sama, okay, neutron berbeza. Sentiasa ingat maklumat yang kita dapat. So kita tengok gambar raja pun sama. Proton adalah 6, neutron 1618. So isotop. Okey, soalan yang pertama, apakah yang dimasukkan dengan isotop? Okey. Ini dia tak ada cara lain, memang kita kena hafal dalam nota, dalam buku teks yang dia bagi. Dah tak ada ayat lain lagi. So kita kena salin dengan yang lengkap. Isotop ialah atom-atom dari unsur yang sama. Okay, mesti wajib ada perkataan ini. Kalau tak ada, dan memang tak ada markah. Okay, yang kedua, mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okay, ini adalah isotop. Dah tak ada ayat lagi. Memang inilah ayat dia. Ikut buku teks, inilah ayat dia. Okay, yang kedua, tuliskan simbol salah satu isotop. Okay, soalan baca betul-betul salah satu. So, jangan sibuk nak tulis dua. Dia minta satu. Kalau awak tulis dua, satu betul, satu salah, dia akan jadi salah balik. Okay, dalam bentuk X. Okay, so kita tengok di sini adalah carbon. So, soalan dah cakap carbon. Okay, apakah simbol untuk carbon adalah ni. So, 12 besar, 6 kecil di bawah. Okay, nombor nukleon di atas. Ingat nukleon di atas. Nukleon adalah apa? Proton tambah neutron. So, yang bawah ni adalah proton. Nombor proton di bawah. Okay, atau jawapan yang kedua adalah 13 karbon 6. Jangan sibuk pergi tulis apa? X. Okey, tak ada. Salah. Sebab soalan tak minta kita guna X. Sebab soalan dah memang nyata terang-terang ini adalah karbon. So, siapa yang tak pasti, baca balik soalan. Karbon. So, karbon. Pilih satu. Okey, lepas tu nyatakan nama bagi zarah subatom. So subatom sentiasa ingat subatom proton, elektron atau neutron yang awak hafal. Okey, yang bercas positif. So yang positif saja yang dia nak. So maka nama dia adalah proton. Tak ada jawapan lain. Okay, apakah jisim relatif bagi zarah di B1? Baca betul-betul B1. Bukan di mana? Mana B1? Sini. So, dia tanya apakah jisim relatif bagi proton? So, jisim relatif proton adalah 1. Bukan 12, bukan 13. Jangan pergi terlalu cepat. Oh, apa jisim relatif bagi zarah? Terus pergi jawab ni. Oh, 6 tambah 6, 12. Okay, baca soalan dengan betul-betul. Buat highlight, gariskan keyword dia supaya kita tak salah. Okay, seterusnya, okay, diagram menunjukkan perubahan keadaan jirim. So, kita lukiskan. So, proses ini. Okay, so air jadi steam, kita ada dua proses. Satu adalah pendidihan. Yang kedua adalah penyejatan. So, mana-mana pun boleh. So, dalam keadaan air. So, air biasanya lah kita ada lagi zarah yang masih lagi susun rapat. Lepas tu dah ada ruang kosong. Okay, kalau gas memanglah 4. Sekurang-kurangnya 4 lah yang berjarak antara satu sama lain. Okay, cubalah buat molekul yang cantik, kemas. Sebab kalau penanda yang dia kalau memilih, dia tak nak bagi kalau kita punya molekul tu bertindih atau tak tutup dengan cantik. Okey, namakan proses perubahan. So sini kita pilihlah mana satu. Okey, pentindihan. Okey, penyejatan. Okey, nyatakan bergerakan zarah-zarah keadaan steam. Baca betul-betul. So steam tu maksudnya dalam bentuk gas. So bergerakan dia adalah berjauhan. Okay, bergerak dia adalah bebas dan rawak. Okay, nyatakan contoh proses. Okay, apabila soalan minta contoh proses, ini yang ramai orang salah.
Okay, contoh proses kita tak boleh bagi macam ni. Ice cream. Apa maksud dia? Dia tak boleh. Kita mesti habiskan ayat tu. Ice cream jadi cair. Kalau you nak kata ini adalah peleburan. Tapi sini adalah pentidihan. Okay, pentidihan. Kalau kita nak kata pentidihan, so apa dia? Masak air. Okay, adakah jawapan ni betul? Masak air ke? So, masak air sehingga masak. Okay, atau sehingga tidih. Itulah cara dia kita menjawab. Jangan terus bagi ayat tu tergantung. So, apabila ayat tergantung, nanti dia tak dapat markah. Okay, masak air. Kalau air tu tak jadi masak atau bermula tu, dia belum masak, dia bukan pentidihan. Sama juga penyejatan. Kalau atas tu, kalau kita jawab penyejatan, yang penyejatan ni senang sikit. Kita kata sidai baju ke, jemur baju ke, okey lagi. Okey, penyejatan. Tapi kalau pentidihan, bagilah proses tu, menerangkan proses tersebut. Jangan bagi perkataan objek aja ada, tapi penerangan tu tak ada.